ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru, begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita Ustaz Rahmat Hidayat, begitu juga yang saya hormati muadzin kita, tak tahu siapa nama. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati tim Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan menyaksikan rancangan ini melalui sosmed sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan negeri kita negeri yang aman, negeri kita sehingga kita masih boleh melakukan aktiviti kita sehari-hari. Sementara saudara-saudara kita di tempat lain yang mereka sekarang mengalami musibah. Kita sekarang tak, alhamdulillah, selamat daripada musibah. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita negeri yang selamat daripada musibah, bukan bermakna kita selamat. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita jadikan nikmat ini untuk mentaati perintah Allah atau kita tetap menderhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan negeri kita dan negara ini sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala jaga keamanannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita sambung kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan. Al-Lu'lu'u wal Marjan. Dan seperti biasa, setiap kali kajian saya selalu memberikan satu tajuk. Tajuk ini adalah bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui ke mana arah yang akan kita, isu yang akan kita kongsikan pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini adalah beliau tak jadi melakukannya. Apa dia? Beliau tak jadi melakukannya. Setiap kita ni kadang-kadang nak buat something tapi tak jadi. Faham tak? Setiap kita terkadang nak buat something, nak buat sesuatu, tapi kadang tak jadi. Apa sebab? Boleh jadi kerana ditengok ada mudarat kalau kita buat. Kita tak buat, boleh jadi kerana apa? Kerana tadi ada mudarat. Atau boleh jadi kerana tak ada daya kita nak buat. Ada beberapa alasan. Begitu juga ketika yang disebutkan dalam hadis ini. Beliau tak jadi buat. Siapa yang tak jadi buat ni? Nabi SAW. Apa yang tak dibuat oleh Nabi SAW? Kita bacakan hadisnya. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi SAW qaal. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, Inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-bariha liyaqta'a alayya as-salah.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya ifrit. Sesungguhnya ifrit. Siapa tu ifrit? Minal jin. Bangsa jin. Ada yang mengatakan ifrit ini nama satu makhluk daripada nama seekor jin. Jin ni seekor atau seorang? Sampai sekarang saya susah. Kalau binatang boleh seekor binatang, betul tak? Kalau manusia seorang manusia. Kalau jin ni seorang apa? Seorang ke seekor? Sampai sekarang saya tak tahu nak sebut macam mana. Kalau di Malaysia orang sebut seekor jin. Kalau di sini seorang jin. Halo? Tak, di sini apa sebutannya? Sebuah buah ke dia? Susah, tak apalah, seekor jin je lah. Ikut bahasa kami lah. Terima tak terima, tak apa. Saya tak tahulah jin tu berekor, tak berekor. Ada yang mengatakan ifrit itu adalah seekor jin. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ifrit bukan seekor jin. Tapi ia adalah jin. Mana-mana jin yang jahat, mana-mana jin yang derhaka, pembangkang, maka disebut dengan ifrit. Kerana jin sama seperti manusia. Wa minna salihuna wa minna duna dhalik. Di antara jin itu ada yang saleh, ada yang tak saleh. Sama juga dengan manusia. Manusia ada yang saleh dan ada juga yang tak saleh. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami, kata jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Sama juga dengan manusia, ada yang Islam dan ada yang kafir. Dan jin juga mukallaf, dibebani ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana manusia. Seperti mana Nabi SAW, seperti mana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Dan jin juga mendapat seksaan yang sama seperti manusia jika ingkar. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah penuhkan neraka Jahannam kebanyakan daripada bangsa jin dan juga manusia. Bermakna jin adalah makhluk yang ada seperti kita, ada yang Islam, ada yang kafir. Ada yang saleh dan ada yang tak saleh. Lepas tu jin ini pun dibebani syariat. Jin pun yang ingkar juga dimasukkan pada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jin juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang ceritanya adalah ifritan minal jin. Ifrit daripada bangsa jin. Cuma bezanya jemaah, bezanya jin berada di alam gaib, sementara manusia berada di alam zahir, alam nyata. Ya kan? Itu bezanya. Kita boleh tengok jin tak? Tak boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Pakai dalil lah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan, surah apa tu? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Enta. Ay surah hadhi. La aqul lak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. ما حفظت هذه الآية؟ طيب أنت أي سورة هذه الآية أقول قول ما في مشكلة. ما تعرف؟ أي سورة؟ الأعراف. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. خشيتم عن السؤال. Takut sangat ditanya. Syaitan boleh melihat kalian.
kalian tak boleh melihat syaitan. Kalian tak boleh melihat syaitan, tapi syaitan boleh melihat kalian. Maksudnya apa? Jin boleh melihat kita, kita tak boleh lihat jin. Itu dalam surah, dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk asli. Tapi kalau syaitan berubah wujud, maksudnya jin berubah wujud, wujud dia wujud manusia. Dia boleh berubah wujud. Manusia boleh berubah wujud tak? Ha? Boleh. Berubah jadi gila. Berubah jadi binatang. Tapi dia operate dulu lah. Kalau jin tak perlu dia operate. Dengan izin Allah, dia boleh berubah wujud. Tetapi kalau dia dah berubah wujud, maka dia berada di alam zahir. Boleh faham tak ni? Kita malam ni cerita tentang syaitan cuma. Dia kalau dah berubah wujud, dia berada di alam zahir. Kalau dah berada di alam zahir, maka ia menjadi makhluk yang lemah. Menjadi makhluk yang lemah dan boleh dipukul dan boleh ditangkap. Faham? Tak tahu ada jin tak di sini ya? Dia boleh dipukul dan boleh ditangkap. Kalau dia dah berubah wujud seperti manusia. Tapi kalau dia berubah masih dalam wujud aslinya, dia tak boleh dilihat. Ini yang dimaksud innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan tak boleh, dia boleh melihat kalian, kalian tak boleh melihat mereka. Apa dalilnya lagi? Dalilnya, pernah dengar tak satu hadis, yang hadis ni panjang, yang mana suatu ketika Abu Hurairah ni, sama juga Abu Hurairah, diamanahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat. Maka datanglah seseorang lelaki yang mencuri makanan itu harta zakat itulah. Ditangkap oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ditangkap, dia kata aku nak adukan perkara ini pada Nabi. Jin ni orang tadi tu, orang tu kata apa? Tolonglah aku ni miskin ni, susah keluarga aku, lapar ni, macam-macam lah dia cakap. Minta uzur. Abu Hurairah ni sedih tengok orang susah dia ni. Bagilah lepas. Kemudian paginya, ni malam hari ni. Malam hari, esok paginya sampaikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi malam ada orang macam ni. Tu apa dia cakap? Kata Nabi tanya, apa yang dia cakap? Dia kata dia miskin ini, tapi janji tak datang. Tak, dia dusta. Esok datang lagi tu. Kata Nabi, esok datang lagi. Hari kedua betul lagi datang. Buat benda yang sama. Ini tak boleh tangkap. Lepas ditangkap apa? Buat pun perkara yang sama. Minta uzur, tolonglah aku punya keluarga, aku lapar. Ini semualah cerita. Akhirnya kasihan, dibagi juga lepas. Esok paginya disampaikan kepada Nabi. Nabi tanya lagi hal yang sama. Apa yang dicakap? Yang dicakap macam sebelumnya lah. Tu apa yang kau buat? Aku lepaskan, kasihan aku tengok dia. Okey. Dia janji tak datang lagi ya Rasulullah. Tak, dia dusta. Esok datang lagi. Betul. Kali hari ketiga datang lagi. Masa hari ketiga datang lagi, ditangkaplah betul-betul. Kau ni dusta, kata tak datang, tapi datang balik. Akhirnya, tak. Okey. Janji aku ni yang last, aku tak datang lagi. Tolong bebaskan aku. Aku akan ajarkan kau satu kalimat yang apabila kau baca ni, pasti tak ada sesiapa pun syaitan-syaitan yang ganggu kau. Apa tu? Apabila kau nak datang, apabila kau nak tidur, dah naik ke atas katil, tempat tidur, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Itu tak ada syaitan ganggu kau tu. Gitu. Dilepaskan. Esok pagi diceritakan kepada Nabi. Lalu Nabi tanya, apa yang dia cakap? Ya diminta lepas lagi. Tapi dia ajarkan aku satu kalimat, ya Rasulullah. Aku dia ajarkan barang siap kalau kau datang ke tempat tidur kau, maka bacalah ayat kursi. Maka tak ada syaitan yang akan ganggu kau. Sebenarnya, kata Nabi SAW, dia itu pendusta. Tapi pada masa tu dia cakap betul. Pada masa tu cakap betul. Tahu kau siapa semalam teh? Kata Abu Hurairah, Allah Rasulullah a'lam. Maka Nabi SAW mengatakan, itu syaitan, itu jin. Itu jin.
Dan ini dalam Sahih Bukhari cuma menandakan bahawa syaitan, jin boleh apa? Boleh ditangkap, boleh dipukul kalau dah berubah wujud jadi manusia. Boleh faham tak maksudnya? Kita dulu. Kadang ada segelintir orang membantah, tak ada jin di atas muka bumi. Ada jin. Tapi masalahnya, kalau hantu ada tak? Pontianak. Yang putih, baju putih tu. Baju putih tu. Baju putih, lepas tu rambut panjang, Pontianak. Kuntilanak. Oh, punya anak dia gitu ya? Oh, gitu. Kalau di Malaysia namanya Pontianak namanya. Pontianak. Kan ada namanya, ada hantu bungkus, tahu hantu bungkus tu? Yang putih tu. Macam hantu lepat, macam lepat. Ya kan? Tahu lepat hantu lepat. Jadi sebenarnya jin ni dia suka ganggu manusia bergantung kepada apa yang dibayangkan oleh warga setempat. Apabila warga setempat meyakini bahawa orang yang dah mati itu hidup balik, meyakini, maka dia akan berubah wujud seperti itu. Itu sebabnya di setiap tempat hantu-hantu macam-macam. Kalau di China namanya vampire. Tahu vampire yang macam ni? Vampire kan? Sebab apa? Dia kan dah mati. Lepas tu hidup balik. Kalau di barat disebut Dracula. Ya kan? Atau kalau di sini, itulah Pontianak, hantu bungkus. Ada yang, kalau ada pula yang di satu tempat, macam Upin Ipin tu, yang butak tu. Bukan Upin Ipin, macam. Macamnya. Boleh apa namanya? Toyol kan? Tempat kami Toyol namanya. Okeylah. Okey. Sekarang kita kena. Jadi, kalau jin dah berubah seperti manusia, maka dia jadi lemah. Sama seperti ikan je mah. Tahu tak ikan jerung? Apa ikan jerung? Ikan apa nama? Lupa saya. Ikan yang apa sirip dia kalau ke atas apa nama? Ikan hiu. Ikan hiu kan? Ikan hiu tu kan ikan yang ditakuti, betul tak? Ikan yang ditakuti di laut. Tapi kalau dia, saya ni besar badan saya, orang takut dengan saya. Cubalah dia melompat ke tepi laut. Berjemur tepi laut. Semut seekor pun dia takkan mampu lawan. Tahu tak? Semut tak mampu dia lawan. Tapi kalau dia masuk ke alam dia, ke laut, jangan cuba lawan dia. Boleh faham maksudnya? Begitu juga jin. Jin dia berada di alam gaib. Ketika nak cuba-cuba hidup di alam nyata, maka dia jadi lemah. Sebaliknya, manusia hidup di alam nyata. Ketika nak cuba-cuba hidup di alam gaib, maka dia jadi lemah. Walaupun tubuh badannya kuat, walaupun dia berani, walaupun hebat UFC atau UFC. MMA bertinju, tapi kalau dah masuk, dia nak cuba-cuba masuk ke alam jin, maka dia jadi lemah dan dia menjadi hamba jin. Akhirnya apa? Dia minta tolong kepada jin. Ini yang disebutkan dalam surah jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ketika ada segelintir manusia minta tolong kepada segelintir bangsa jin, maknanya dia nak cubalah berinteraksi dengan jin. Minta tolong pada jin, maka jin tahu manusia ni dalam keadaan lemah, fazaduhum rahaqa. Jin tak boleh tolong apa-apa kepada yang melainkan membuat dia bertambah sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya para tok bomo, dukun-dukun, dia kalau dah dah minta tolong pada jin, maka dia menjadi manusia bodoh. Tapi permasalahannya, kenapa para tok bomo, dukun selalu disebut dengan orang pintar? Siapa yang berjawab? Kenapa tok bomo atau dukun selalu disebut orang pintar? Betul tak? Apa sebabnya?
Sebab yang datang kepadanya semuanya bodoh. Jadi dia yang pandai. Akhirnya orang kata dia orang pintar. Jadi orang yang datang ke Tok Bomo itu bodoh. Sehingga Tok Bomo itu dikatakan orang pintar. Boleh faham tak maksudnya? Kan sama ada orang datang ke Tok Bomo tujuannya untuk apa? Untuk buat bisnis dia laris. Atau nak dapat azimat pengasih supaya dapat perempuan cantik. Ya kan? Kalaulah ini berlaku, pasti dia dulu yang buat. Pasti Tok Bomo tu, semua artis-artis cantik-cantik itu mungkin jadi bini dia. Kalaulah boleh. Ternyata tak. Bahkan bini-bini dukun tu buruk je. Kumuh, kotor. Betul. Mana ada bini-bini dukun yang cantik, yang berkilau, tak ada. Buruk je. Kalaulah, ikan menandakan, dah orang macam ni percaya. Bermakna yang datangnya adalah orang bodoh. Sehingga ia diiktirafkan sebagai orang pintar. Faham tak? Itulah asal usulnya jemaah. So ini dipotong ni. Asal usul kenapa dukun jadi orang pintar. Ini dia. Jadi jemaah dikasih oleh Allah. Ketika jin dah berubah menjadi wujud manusia. Maka dia boleh ditangkap. Ternyata pada masa itu, pada satu malam, semalam kata Nabi SAW, aku diganggu oleh jin. Yang menyebabkan hampir saja solatku terputus. Maknanya, hampir saja batal sebab gangguan dia. Fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong aku mengalahkannya. Fa'aradtu an arbitahu ila sariyah min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Aku berkeinginan, maknanya aku nak tangkap dia, lepas tu aku nak ikat dia di salah satu tiang-tiang Masjid Nabawi. Aku nak jadikan ia sebagai tawanan. Sehingga kalian sampai esok subuh, sehingga kalau dah waktu subuh kalian boleh tengok dia. Inilah jin yang semalam kacau Nabi kata. Tapi fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Tapi aku teringat dengan ucapan saudara aku Nabi Sulaiman alaihissalam. Doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, jangan kau biarkan ada seorang pun yang mendapat kerajaan yang lebih besar daripada kerajaanku selepas aku. Itu sebabnya jemaah, sekaya-kaya orang zaman sekarang sampai hari kiamat, takkan ada orang yang boleh mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Lalu timbul soalannya. Macam mana dengan Qarun? Siapa yang kaya Qarun daripada Sulaiman? Ni kita bincang ayat ni jemaah. Qarun kaya ke miskin? Kaya. Sampai-sampai dia katakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta yang ku dapat ni semua sebab ilmu aku, sebab aku bijak. Sombong dia, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dan harta-hartanya dengan rumahnya, dengan semua harta bendanya ke dalam tanah. Tak ada satu pun puak yang mampu tolong dia dan ia tak tertolongi. Begitu banyaknya hartanya, sampai-sampai orang kalau di Pekanbaru atau di Bangkinang korek-korek tanah jumpa benda pelik, dia katakan aku dapat harta karun. Entah bila pula Qarun sampai ke Pekanbaru. Betul tak? Pernah tak bahasa orang korek? Aku dapat harta Fir'aun. Ada pernah dengar? Pernah dengar? Tak pernah. Sebut harta karun. Ya kan? Timbul masalahnya jemaah. Lah kenapa? Qarun, mana yang kaya Qarun atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman? Yakin? Apa dalilnya? Okey, sekarang saya nak tanya. Mana yang dahulu Nabi Sulaiman daripada Nabi Musa AS?
Hah? Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Dan itu cerita tentang Talut dan Jalut. Dan hujungnya ada Nabi Daud. Dan ketika Nabi Daud tu siapa? Ayah Nabi Sulaiman. Maknanya, mana yang dahulu Nabi Musa daripada Nabi Sulaiman? Nabi Musa. Sementara Qarun hidup di zaman Nabi Musa. Dalilnya apa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dalam surah apa tu? Al-Qasas. Dan cerita ini panjang dan Qarun hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Boleh faham cerita ni? Kita nak kaitkan ayat Quran, kalian kan hafal Quran. Takkan kita tak kaitkan, faham tak? Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa kepada Allah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, jangan kau berikan seseorang pun selepas aku ni kerajaan yang lebih hebat, lebih besar daripada aku. Teringat aku ucapan Nabi Sulaiman, akhirnya faraddahu khasian. Akhirnya aku lepaskan tu si jin ifrit tadi aku lepaskan. Kerana apa? Kalau ditangkap nanti apa? Jin boleh suruh-suruh. Jin boleh suruh-suruh. Maknanya dia boleh menguasai jin. Sementara yang mampu menguasai jin, Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Dan itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Allah tak bagi kepada nabi-nabi yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW boleh buat. Tapi tak nak. Teringat itu adalah hak Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi perlu kita ingat bahawa Nabi SAW melihat jin terkadang dalam wujud asli, terkadang dalam wujud manusia. Seperti mana Nabi SAW pernah juga melihat wujud malaikat dalam wujud asli ataupun wujud manusia. Betul? Nabi SAW pernah tengok malaikat Jibril dalam wujud asli tak? Pernah. Sampai-sampai dia katakan bahawa malaikat Jibril punya situmi'ah junah. Mempunyai 600 sayap. Tapi dia juga pernah tengok Jibril dalam wujud manusia. Di antaranya dalil yang pernah yang daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana seorang lelaki yang datang dalam keadaan baju putih, rambut hitam, kemas, la yura alaihi atharus safar, diingatkan musafir tapi tak nampak kesan-kesan musafir, wala ya'rifu minna ahad, diingatkan orang ahli Madinah tapi kita tak kenal dengan dia. Ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud manusia. Boleh faham? Jadi Nabi SAW pernah melihat malaikat dalam wujud asli dan wujud manusia. Begitu juga Nabi SAW pernah melihat jin dalam wujud asli dan wujud manusia. Tetapi bukan selalu ditengok oleh Nabi. Ada kalanya Nabi SAW tak tengok. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW jalan daripada Taif menuju Mekah, Nabi dalam keadaan bersedih. Ketika Nabi SAW dalam keadaan bersedih, Nabi tengah baca Quran, lalu didengarlah oleh sekumpulan bangsa jin. Dan ternyata jin tersebut takjub dengan bacaan Nabi SAW, lalu mereka masuk Islam. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, aku diwahyukan. Uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Maknanya Nabi tak tahu sebelumnya, tapi diwahyukan. Kan seseorang kalau belum dapat wahyu, maknanya dia tak tahu. Tapi selepas dapat wahyu, dia jadi tahu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Ada sekumpulan bangsa jin yang mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu mereka takjub dengan bacaan Nabi SAW. Lalu mereka beriman. Dan ini juga disebutkan dalam surah Al-Aqaf. Wa idh sarafna ilaika nafara minal jin yastami'unal Qur'an. Ini kita
Kajian ni kajian hadis atau kajian Quran ni? Ya kan? Azan dulu. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika Allah mengatakan mawaslah terhadap dunia, jangan sampai kalian ditipu oleh dunia, kita harus berhati-hati. Karena ini peringatan dari Allah bahwa dunia di dalamnya ada tipuan. Ya. Jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kalian.
Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia. Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan lihat ke atas. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sepatu yang kita beli, tentang baju yang kita beli, tentang rumah, tentang mobil, bahkan semua yang kita miliki, jam tangan dan yang lainnya. Kelak satu persatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Tak boleh melihat. Sebab ketika jin ini adalah masalah gaib. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang mengetahui yang gaib. Dengar. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Ay surah hadhi. Nah, mantap. Surah Is. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. لا تقول شيء. لا تقول شيء. قل لي. Al-jin. Jangan takut-takut. Tak ada jin, aman tu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang mengetahui yang gaib, yang tiada Allah pertunjuk kepada sesiapa pun kecuali orang-orang yang Allah redai daripada golongan rasul. Jadi dan itu tak semuanya, tak selalu. Ada kalanya terdengar, ada kalanya tak terdengar. Ada kalanya melihat, ada kalanya tak terlihat. Begitu je. Namun kalau ada manusia biasa, bukan rasul, bukan nabi, lalu mendakwa dirinya selalu melihat jin. Boleh faham tak? Pergi satu kawasan, ni ada 5 ekor situ. Tu duduk di belakang tu 5 ekor. Nampak jin. Lepas tu, tu situ ada juga. Situ. Boleh dia boleh detect. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia kadzab, dia dusta. Yang kedua memang dalam tubuh badannya ada jin juga. Tubuh badannya ada jin yang bersemayam, yang tinggal dalam tubuh badannya, sehingga ia pun boleh melihat. Boleh faham maksudnya? Dari sini dikasih oleh dari hadis yang pendek ini, kita dapat beberapa pengajaran. Pengajaran pertama apa? Pengajaran yang pertama, bahawa jangan cuba-cuba main ke alam jin. Apa maksud main ke alam jin? Apa maksud main ke alam jin? Main ilmu sihir. Walaupun dimulakan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagi. Atau kadang-kadang belajar silat. Tahu silat? Saya sampai sekarang pelik.
kenapa orang belajar silat kena belajar ilmu sihir? Macam Harry Potter pula. Kenapa kena belajar ada ritual-ritual yang mana ritual ini adalah ritual yang mengundang jin? Padahal kalau belajar silat itu tak ada masalah. Tapi kenapa diiringi dengan tadi? Dan orang yang belajar sihir maka jatuh kepada kekufuran. Jatuh kepada kufuran. Okey, yang kedua, bolehnya bergerak dalam solat. Bolehnya bergerak dalam solat jika sesuatu itu diperlukan. Di mana Nabi SAW ketika itu dalam solat. Dan Nabi terasa terganggu oleh siapa tadi? Oleh si jin tadi. Bukan jin Tanjun, bukan. Si jin tadi. Jin Ifrit. Hampir saja Nabi nak apa tadi? Nak tarik dia, nak ikat. Lepas tu, teruskan solatnya. Kerana apa? Kerana dia dah mengganggu. Dia dah mengganggu kekhusyuan Nabi SAW. Jadi boleh bergerak dalam solat jika pergerakan tersebut tak banyak dan yang diperlukan. Tapi kalau bergerak itu yang tak diperlukan, jangan bergerak dan dia boleh membatalkan solat. Cuma tak ada dalil sahih dan sharih yang mengatakan bergerak lebih daripada 3 kali membatalkan solat. Tak ada dalil sahih dan sharih yang macam ni. Tinggal ada orang yang ketika dia masa solat tu, ini gatal. Jadi dia tahan aja. Dia tahan je. Ininya gatal. Akhirnya dia tahan sampai membiru muka dia. Padahal garuk, tak ada masalah. Bahkan ada yang menggaruk kata kalau sini sekali. Kalau macam ni 2-3 kali, nanti keempat batal. Tak ada yang seperti ini. Ini adalah statement yang tak ada dalilnya. Cuma jangan pula bergerak melebihi sesuatu yang dihajatkan. Seperti mana ramainya orang Arab yang pakai shimag. Tahu shimag? Merah tu. Shimag tu. Atau gutrah. Kan? Shimag, gutrah. Kalau yang putih tu, gutrah namanya. Tahu kan putih kadang merah kan? Shimag. Jadi kadang-kadang, Allahu Akbar. Orang Arab banyak buat macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Tapi orang Arab yang buat, Abu Jahal pun Arab. Abu Lahab pun Arab. Dan ini yang sangat menyedihkan. Dan setiap kali saya bawa jemaah umrah, balik daripada umrah, ketika di sana pun, ketika saya buat kajian, biasanya saya kalau umrah tu ada buat kajian. Jadi ketika itu, saya akan nasihatkan kepada jemaah. Jangan sampai ketika di tanah air kita solatnya baik, solat seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi sampai di tanah suci, solatnya pun rosak. Sebab tengok kanan, tengok kiri, orang solat rosak. Ramai orang solat di Mekah tu solatnya rosak. Sebab apa? Sebab yang datang ke Mekah tu bukan orang alim semuanya, ramai orang jahil. Bahkan orang tak pernah solat pun ada yang datang ke Masjidil Haram. Faham tak? Dia tak pernah solat, ada duit, ada rezeki, pergi umrah. Akhirnya sampai sana dia tak tahu cara solat dan itu pula yang ditiru. Banyak jemaah, banyak sangat. Okey, dan ini kadang-kadang ditiru oleh segelintir kaum muslimin yang ketika balik ke tanah air, solatnya jadi rusak. Padahal ketika di tanah suci, ketika di tanah air asalnya baik. Tapi ketika sampai tanah suci, solatnya rosak dan dibawa ke tanah air. Akhirnya rosak solatnya. Okey? Allah Ta'ala alam. Kita jawab soalan ni cuma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apakah boleh kita memindah-mindahkan hutang kita? Syukran Ustaz. Apa maksud memindah-mindahkan? Tak faham memindah-mindahkan macam ni. Faham soal ni sul jawab. Faham soalan, baru jawaban. Ni tak faham soalan. Memindah-mindahkan apa maksudnya tak faham. Hutang boleh dipindah macam ni? Tak kan?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Semoga apa hukumnya sedang solat pas tahiyat akhir memerengkan sedikit kepala ke arah kanan? Macam mana? Macam ni. Masa tahiyat akhir mereng kepala atau macam ni? Soalan bagi yang jelas-jelas. Tak faham memerengkan apa maksudnya? Tak faham merengkan macam. Atau mereng macam ni? Sengit. Tak, sebenarnya bukan sengit. Duduk kita tu tawaruk. Orang kalau iftirash, dia akan lurus. Kalau tawaruk, dia kan macam ni. Ya otomatik kepala macam ni. Bukan pula kepala di lurus macam ni. Faham tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara memasuki alam jin? Nak buat apa? Nak buat apa masuk alam jin? Kalau kita masuk ke alam jin, maka kita akan jadi hamba jin. Alam jin biarlah alam dia. Jangan pula kita masuk ke sana. Nanti kalau saya tunjukkan, kalian masuk semua ke sana. Tak ada di markas lagi semua. Esok Ustaz datang sini. Mana kajian? Tak ada. Semua dah pergi hijrah semuanya ke alam jin. Kan bahaya juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang kita perbuat jika ada seorang mengejek kita miskin kerana orang tersebut kaya? Bolehkah di saat itu kita menyombongkan diri sedikit dengan cara berkata, apa gunanya kaya harta di dunia tapi miskin amalan untuk di akhirat? Syukran Ustaz. Entah-entah dia sudah kaya, banyak pula amalannya. Nak cakap macam mana? Rajin pula bersedekah, rajin pula baca Quran, hafal Quran pula. Dan kemudian selalu datang ke masjid awal waktu. Ini sudah miskin, tak solat pula. Atau solat pun part time. Nak macam mana? Tak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang mengejek kamu, ya jawablah dengan salamat. Bertenang je. Atau tak perlu dijawab. Nanti kalau dia dah penat, dia berhenti sendiri. Kalau dah penat, berhenti sendiri. Jangan ingatkan saya tak diejek. Oh, ramai yang ejek saya. Tengoklah. Di apa? Di MM channel. Banyak ngejek. Doktor bodoh pun ada diejek. Doktor bodoh. Apa? Dah doktor tapi macam-macam lah. Ada yang dibalas tak? Saya suruh je tim saya. Doakan dia. Barakallahu fik. Lepas diucapkan barakallahu fik, dia pula marah. Tak nyambung. Orang cakap ini dikata barakallahu fik. Tambah marah dia kan? Lagi menyebabkan dia marah, menyebabkan hati dia sakit. Lagi terseksa dia daripada kita. Biarkan saja. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh ketika berwuduk tidak melepaskan cincin atau jam tangan? Boleh. Yang penting air masuk. Yang penting air masuk dan jam tak rosak. Kalau jam rosak, air tak masuk, kena dibuka. Gitu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sila. Di suatu malam saat saya di kamar, ibu saya masuk ke kamar saya. Tunggu dulu. Di suatu malam saat saya di kamar, ibu saya masuk ke kamar saya. Boleh faham? Boleh. Tapi pas saya lihat betul-betul kakinya terbalik telapak kakinya di belakang. Lalu dia berkata, jangan tinggalkan solat. Bagaimana pendapat Ustaz? Emaknya masih hidup atau dah meninggal sebelumnya? Kalau seandainya emaknya memang masih hidup, boleh jadi dia tu tengah mengantuk. Sehingga orang kalau mengantuk, tahi pun nampak coklat. Ya kan? Emaknya pun nanti
tengok macam lain pula. Macam pontianak dia nampak sama dia. Orang tengah ngantuk. Gitu. Tapi kalau memang emaknya sudah meninggal, lalu tiba-tiba datang. Ini baru dipermasalahkan. Boleh jadi itu jin qarin. Tapi biasanya jin qarin tak cakap cuma. Jin qarin tak cakap. Contohlah, biasanya jin qarin ini dia akan selalu berada di tempat yang biasa dibuat oleh seseorang. Contoh, si fulan setiap lepas maghrib atau selepas isyak selalu duduk di beranda atau di dataran rumah dia, di halaman rumah dia, duduk ngopi. Selepas meninggal, kadang-kadang beberapa hari dia masih di sana. Jadi ada orang yang melintas kawasan tersebut, ditengok, pakcik tu diam aja. Sombong pakcik tu sekarang. Siapa? Itu pakcik tu. Bila kau tengok tadi tu, 3 hari dia meninggal. Itu jin qarinnya. Dia saya tak cakap, dia diam aja. Nanti kalau Ustaz cerita betul-betul, Ustaz pengalaman Ustaz macam ni, nanti kalian tak berani nanti tidur kalian tak berani nanti tidur di asrama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara untuk menghilangkan jin nasab dari diri kita Ustaz? Jin nasab? First time pula saya dengar ada jin nasab namanya. Keturunan jin? Macam mana pula keturunan jin? Oh, dia kahwin dengan jin? Atau atuk dia kahwin dengan jin? Tak tahu saya. Allah alam. Baru first time saya dengar ada jin nasab. Ini banyak nonton Jin dan Jun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Macam mana jika kita ketemu jin qarin yang bentuknya sama macam kita? Apa yang kita harus buat? Apakah harus kita melawannya atau lari aja Ustaz? Ucapkanlah salam. Assalamualaikum bro. Ngopi kita sekali bro. Gitu ya. Tak payah dibuat soalan yang tak ada faedah, teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada keutamaan berziarah ke kuburan orang tua? Mestilah ada. Ziarah ke kuburan sesiapa pun kaum muslimin dibenarkan dalam Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur kerana ia boleh mengingatkan kalian dengan alam akhirat. Ziarah kubur, apatah lagi ziarah kubur mak bapak. Ini ziarah kubur mak bapak jarang, tapi ziarah yang kononnya wali sampai berkilo-kilo, ratusan kilo, boleh pula habiskan masa pergi ke sana. Atau balik tu. Ziarah emak dia di belakang situ je, dia tak datang. Tak boleh jemaah, tak boleh bersafar. Ingat ni, tak boleh seorang Muslim bersusah payah dalam bersafar untuk mendatangi ziarah kubur wali ini, wali itu, wali majdub ke apa. Tak boleh. Tak boleh. Ziarah kubur yang berhampiran dekat rumah kita saja. Tak perlu habiskan masa, habiskan duit, naik bas ke sana, naik kapal terbang untuk ziarah kuburan wali ini, wali itu. Wali kutub dan lain-lain wali. Banyak lagi wali santri yang dikuburkan di belakang rumah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hayyakallah, Allah yuhayyik. Apa hukumnya memanjangkan rambut dengan niat tidak tasyabuh kepada orang kafir? Nabi SAW, kalau kita baca kitab di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, memang Nabi pernah memanjangkan rambut sampai ke bahu. Tak di bawah bahu, di atas bahu ni macam sampai sini je. Okey? Tapi itu bukan selalu ada time-time-nya. Bukan selalu 24 jam Nabi panjang rambut sampai bertahun-tahun. Tak, ada time-time-nya Nabi panjang, ada Nabi saatnya Nabi muhallikin, Nabi pun botak. Namun Nabi SAW menjaga kebersihan rambutnya. Kalau zaman sekarang rambut dipanjangkan tapi tak bersih. Tapi saya nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan kita
Janganlah cuba panjang rambut. Pertama bersepah, yang kedua macam bengis nampaknya. Ya. Nabi SAW, dia rambutnya panjang tapi tetap handsome. Sementara kita ni rambut panjang, muka bengis jadinya. Jadi jangan, okey? Jangan panjangkan, potong rambut tu. Potong rambut tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan ada jin masuk Islam. Betul. Jadi apakah di syurga nanti ada jin Ustaz? Adalah. Jin ada di syurga dan jin juga ada di neraka seperti mana manusia. Okey, cukuplah jemaah. Cukuplah sampai situ dulu kajian kita. Yang soalan nanti kita sambung lagi. Sebab apa? Esok pagi saya nak safar. Esok malam masih ada kajian. Tapi di Surabaya. Esok kajian di esok malam tabligh akbar di Surabaya. Siapa yang nak ikut sila, tapi bayar ongkos sendiri. Okey. Esok 4 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak tahulah apa namanya tu. Ada yang di Surabaya, ada yang namanya tak ingat saya namanya. Okey. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini yang betul datang daripada Allah. Silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah